Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang sirah dan tajuknya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Sekarang kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, menjelaskan maksud pemimpin dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Yang ketiga, menyenaraikan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin dengan betul. Dan yang keempat, merumus iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dengan betul. Sebelum itu, kita lihat dulu apakah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amanah dan menepati masa. Kedua, kuat beribadat. Ketiga, bertanggungjawab dan menghormati orang lain. Keempat, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memelihara hubungan dengan manusia. Kelima, menjaga tutur kata dan adab sopan. Keenam, suka membantu dan menghindari perkara sia-sia. Ketujuh, mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Kelapan, sabar dan sentiasa bercakap benar. Dan yang terakhir sekali, suka bersedekah, tenang serta pemaaf. Sekarang kita lihat pengertian pemimpin. Pemimpin ialah individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang pertama, sebagai pemimpin masyarakat. Nabi Muhammad SAW menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Nabi juga menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Yang ketiga, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Keempat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Kelima, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Keenam, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Dan yang terakhir, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera pula, Nabi menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Nabi juga merancang strategi peperangan, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana serta menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Peranan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim pula menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas menjatuhkan hukuman adil dan saksama serta berpendirian tegas, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Peranan Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara. Nabi Muhammad menghapuskan dasar ekonomi jahiliah. Nabi juga mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak, serta membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Sekarang kita lihat pula ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Kita baca dulu cerita di dalam gambar ini. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan menghentikan dakwah baginda. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah.
Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad menggali parit bersama-sama. Daripada cerita ini, kita dapat lihat ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad seperti sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Nabi juga mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat. Nabi menerima cadangan yang terbaik dan kegigihan Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama. Sambungan cerita tadi, apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat, memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Nabi Muhammad selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Daripada cerita ini, ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad ialah tenang dan bijaksana, bermunajat mohon pertolongan daripada Allah, merancang strategi menghadapi serangan musuh, bersyukur atas pertolongan Allah, bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu. Sekarang kita lihat pula apakah iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang pertama, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu faham apa yang telah kita belajar dan jangan lupa buat tugasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.